Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Nur Hidayah binti Abdul Hadi. Boleh panggil saya Ustazah Hidayah. Okey. PDPR. Apa yang dimaksudkan dengan PDPR? Anak-anak murid, apa yang awak faham tentang PDPR tu kan? Okey, PDPR ni stand for P, pengajaran, D, dan P, pembelajaran, R, dari rumah. Terwujudnya PDPR ni sebab apa? Sebab COVID lah kan sekarang. Jadi Ustazah pun menggunakan platform ini untuk membantu siapa yang menonton, terutamanya anak-anak murid Ustazah, untuk memahami apa yang akan Ustazah sampaikan. Okey, jom kita mula. Apa yang awak nampak dekat skrin? Ya, sebuah pelangi yang sangat indah. Sebelum saya mula, apa yang kita nak belajar hari ini, saya nak selit sedikit mengenai pelangi. Okey, pelangi mewarnai hidup kita. Pelangi hadir selepas hujan, seperti juga kehidupan kita. Seandainya kita mempunyai masalah, kita berasa sedih, jangan gusar. InsyaAllah akan adanya nikmat Allah itu selepas kita menghadapi kesusahan, iaitu seperti munculnya pelangi selepas hujan. Okey, kembali bersama Ustazah. Apa yang awak nampak dekat skrin? Apa yang awak nampak dekat skrin tu? Dekat skrin tu ada tertulis Izhar Halki. Apa dia Izhar Halki tu? Nama orang ke? Izhar bin Halki ke? Oh tidak. Izhar Halki ni ialah salah satu hukum tajwid yang terdapat dalam hukum-hukum tajwid. Izhar halki ialah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar halki. Ianya dibaca dengan jelas dan tanpa dengung. Tadi panjang sangat. Apa dia kan? Susah nak ingat. Jadinya Ustazah buat formula lah sikit. Formula matematik ke? Seperti yang anak murid nampak dekat skrin ni. Yang nombor 1 tu, tengok tu, rumusan nun mati atau tanwin. Nun mati tu apa kan? Nun mati tu nun yang tak hidup ke? Apa dia? Nun mati. Nun mati ni ialah nun yang tidak berbaris. Mudah faham, nun yang tiada baris dan tidak membawa makna dalam bacaan. Macam tu. Maksud bila awak jumpa nun mati tu, macam mana awak nak kenal? Ialah bila awak jumpa nun yang tiada baris ataupun ada tanda macam macam bulat kecil kat atas tu. Jadi nun tu tidak berfungsi ataupun tidak membawa maksud apa-apa dalam bacaan. Dia ada maksud. Maksudnya dia tidak bunyi dalam bacaan. Itu lebih tepat. Tanwin. Tanwin tu apa pula? Tanwin tu ialah tu, tiga tanda tu. Baris 2 di atas, baris 2 di bawah dan baris 2 di hadapan. Itulah tanwin. Kalau baris 1 di atas, bawah, baris 1 di bawah, baris di depan tu tanwin ke? Tak. Tanwin tu baris 2. Ingat, 2 di atas, bawah dan depan. Itu tanwin. Ingat tadi nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf izhar. Apa dia pula huruf izhar tu? Tak apa, nanti kita tengok apa dia huruf izhar. Dan apabila hukum itu bertemu, tanda-tanda ini bertemu, kita baca dia secara jelas dan tanpa dengung. Jelas dan tanpa dengung. Okey, inilah huruf-huruf izhar halki. Ada berapa tu? Cuba kira. Dah nampak dah kan? Ada 6, iaitu yang pertama huruf hamzah. Hamzah. Yang kedua huruf ha. Huruf ha. Yang ketiga huruf kha. Huruf kha. Yang keempat huruf ain. Huruf ain. Yang kelima huruf ghain. Huruf ghain. Dan yang keenam huruf ha. Huruf ha. Ada 6 huruf izhar halki. Okey.
Jom kita tengok contoh yang pertama, iaitu apabila nun atau tanwin bertemu huruf hamzah. Okay, seperti contoh di bawah. Contoh di bawah iaitu tengok huruf tanwin. Tanwin yang mana? Baris dua di atas. Baris dua di atas itu dipanggil tanwin. Bertemu dengan huruf hamzah. Macam mana nak tahu bertemu tu? Huruf di selepas. Selepas tanda tanwin tu kita panggil bertemu lah. Dia duduk selepas tanda tanwin tu. Okey. Ini kita panggil hukum dia izhar halqi. Sebab huruf tanwin bertemu dengan hamzah. Macam mana nak baca dia tadi? Tadi kita cakap kita baca dia secara jelas dan tanpa dengung. Okey. Contoh bacaan dia. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tayran ababil. Maksudnya Tayran ababil. Ron. Tayran ababil. Maksudnya dekat sini kita tidak dengung dekat ron ababil tu. Kita bacaan yang salah macam ni. Tayran ababil. Contoh korang nak menyedapkan bacaan kan, tapi bacaan tu salah. Sebabnya dia tidak dengung, dia jelas. Tayran ababil. Macam tu. Okay, jom kita tengok contoh yang kedua. Okey, ini contoh yang kedua, huruf ha. Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ha. Tetapi dalam contoh ni ialah tanwin. Tanwin berbaris bawah bertemu dengan huruf ha. Macam mana nak baca dia? Syai'in hafiz. Syai'in hafiz. Syai'in hafiz. Kita baca dia dengan jelas dan tanpa dengung. Contoh yang ketiga, huruf izhar halqi iaitu huruf kha. Huruf kha. Sebut makhrajnya daripada sini. Kha. Okey. Nun mati ataupun tanwin. So sekarang ni tadi contoh tanwin kan, baris atas dan baris dua di atas dan baris dua di bawah. Sekarang huruf nun. Huruf nun mati. Nun yang ada tanda mati ataupun tidak bertanda apa-apa bertemu dengan huruf kha. Bertemu tu maksudnya kat sebelah dia ada huruf kha dalam satu kalimah. Saya tinggal tadi. Dalam satu kalimah. Jadinya kita baca dia secara jelas dan tanpa dengung. Fa'in khiftum. Fa'in khiftum. Fa'in khiftum. Fa'in khiftum. Maksudnya jelas dan tanpa dengung. Bacaan yang salah macam mana? Bacaan yang salah macam ni. Fa'in khiftum. Fa'in khiftum. Maksudnya saya dengung tadi. Jadi bacaan tu salah. Salah. Bacaan yang salah. Jadi bacaan yang betulnya ialah fa'in khiftum. Fa'in khiftum. Fa'in khiftum. Contoh yang ketiga, huruf ain iaitu tanda tanwin. Dekat contoh ni ialah tanda tanwin. Tanwin tu baris dua di bawah, di sebelahnya ada huruf ain. Jadi kita baca dia dengan jelas dan tanpa dengung. Jannatin 'aliyah. Jannatin 'aliyah. Jannatin 'aliyah. Jannatin 'aliyah. Macam tu. Okey, contoh seterusnya huruf ghain. Huruf ghain. Seperti di sebelah, iaitu tanda tanwin, iaitu baris dua di hadapan bertemu dengan huruf ghain yang berwarna merah tu dan bergaris kuning dekat sebelah. Kita baca dia. Ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun. Tak ada dengung, jelas. Begitu.
Okey, contoh yang terakhir iaitu huruf ha. Wahum yanhau. Wahum yanhau. Wahum yanhau. Yanhau. Yanhau, kita baca dia tidak dengur dan secara jelas. Alhamdulillah, selesai kelas kita pada hari ini. Jumpa lagi. Hadirnya pelangi selepas hujan, datanglah seri terus menghadap.